Assalamualaikum dan salam hormat, bersama saya Munawar. 1 jam ini kita akan memberikan suluhan terhadap GST 101 untuk episod kesekian kalinya. Dan fokus kita pada kali ini berkait dengan membijaksanakan pengguna dengan terbitnya panduan harga pengguna yang kini telah pun diterbitkan oleh pihak KPDNKK. Dan kita akan memberikan fokus kepada tema ini untuk memberikan kefahaman di mana panduan ini boleh didapati dan bagaimana ia boleh dimanfaatkan untuk anda semua bertindak menjadi pengguna yang bijaksana. Pelbagai maklumat ini akan dikongsikan selama 1 jam bersama 2 panel yang akan kami perkenalkan seketika nanti dari Kastam dan juga dari KPDNKK. Anda boleh manfaatkan talian yang kami sediakan 0322829062 selain daripada Facebook, Twitter, #GST 101. Kita mulakan perbincangan sekarang. Okey, rancak GST 101 malam ni lebih rancak lagi apabila saya tunjukkan kepada anda. Inilah terbitan KPDNKK, berapa siri kesemuanya? 2, 4, 6. Apakah ini semuanya? Kita akan tanya lebih lanjut seketika nanti. Dan bagaimana anda boleh memanfaatkan ini secara dalam talian ataupun mungkin diedarkan juga secara percuma naskah cetaknya. Ini adalah merupakan harga panduan harga pengguna yang diterbitkan untuk manfaat anda. Jadi anda boleh bertanya persoalan berkait dengan pelaksanaan GST ini. Bagaimana panduan harga pengguna ini dapat memperkasa anda untuk bertindak menjadi pengguna yang bijaksana. Dan juga pastinya pihak peniaga juga boleh melihat dan menelaah kandungan ini. Apa ertinya apabila ia diterbitkan, dan ini ada beberapa edisinya, 6. Kita akan menjelaskan mengapa ia ada sedemikian rupa. 0322829062 bersama 2 panel untuk berapa minit lagi? 54 minit berbaki ini anda boleh manfaatkan GST 101 bermula sekarang. 2 panel yang kami bawakan pada malam ini. Di sebelah kiri saya perkenalkan terlebih dahulu penolong pengarah Kastam, Encik Hilmi Ghazali. Assalamualaikum Encik Hilmi. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama kami. Santai malam ni ya. Okey. Name tag ni masih ada. Yep. Tadi berblazer tapi Malaysia panas. Okey. Kita nak menjelaskan tentang GST. Tersenyum manis di sana Miss Lau Swee Hon, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penguatkuasa KPDNKK. Terima kasih kerana naskah ini. Kenapa 6 ini? Apa ertinya 6 ini? 6 naskah Said untuk membezakan harga di 6 zon yang berbeza dalam secara logistik di negara. Okey. Ya, Nanti saya nak bertanya kenapa dibezakan dari segi zon itu. Tapi terlebih dahulu, kalau boleh saya mulakan dengan pihak KPDNKK dulu. Panduan harga pengguna ni. Ramai yang bercakap di luar sana menyebut Shoppers Guide. Inilah dia. Inilah Shoppers Guide-nya. Okey, sejarahnya mengapa perlu Shoppers Guide ini? Bagaimana titik tolaknya? Boleh kita perkenalkan Shoppers Guide? Panduan pengguna ni sebenarnya semasa GST telah dirancangkan dalam pelaksanaan telah pun disebut ya untuk dikeluarkan dalam perancangan agensi pusat kerajaan. Antaranya agensi-agensi terlibat secara langsung dalam pelaksanaan GST. Saya pun rasanya dah tahu kan. Jabatan Kastam, agensi pusat kita MOF ya. Dan KPDNKK. Jadi dalam tujuan mengeluarkan Shoppers Guide ni ataupun kita lebih sesuai panggil panduan harga pengguna dalam konteks di Malaysia ialah seperti mana namanya memberi panduan kepada pengguna untuk membuat perbandingan harga sebelum dan selepas GST. Itu merupakan satu perkara yang patut dimanfaatkan oleh para pengguna lah, menjadikan dia guide ataupun panduan untuk membuat pembelian. Okey. Jadi ini hanya bermanfaat kepada pengguna ataupun peniaga juga boleh melihat dan menelaah kandungannya? Ya, yang kalau kita tengok namanya memang kita nak memberi sasarannya panduan pengguna. Ni sasaran kepada pengguna. Tetapi bila peniaga melihat kandungan panduan ni yang mana telah disenaraikan 500 barangan keperluan terpilih keperluan asas terpilih ni jadi pengeluar barangan tersebut akan juga menggunakannya sebagai satu landasan untuk menentukan harga yang dari segi reasonableness ataupun kemunasabahannya saya suka istilah itu dalam menjual barangan ni dalam pasaran di peringkat runcit. Okey. Miss Lau menyebutkan tadi soal lebih 500 kandungan senarai barang-barang di sini ya. Kita tahu ada barangan yang zero rated dan exempted. Bagaimana ia dipersembahkan di dalam panduan pengguna ini? Apakah boleh kita lihat nanti bezanya antara kedua itu?
Dari segi keseluruhannya, saya rasa dalam panduan itself, dalam panduan pengguna, cuma tidak ada senarai secara menyeluruh ataupun terperinci. Dalam ni kami telah memberi maklumat kepada pengguna kumpulan barang-barang yang ditetapkan sebagai zero rate ataupun kadar sifar, ataupun yang exam rate dan juga kadar standard lah, dan macam mana dalam konteks model GST negara. Mungkin Cik Hilmi boleh memberi panduan lebih lanjut berhubung dengan perkara ni. Kita di sini kita lebih mengutamakan kepada barang. Jadi khidmat senarai khidmat tidak ada. Kebanyakan barang, kalau barang yang dikecualikan juga ataupun exempt. Cuma tanah kegunaan umum, kegunaan awam dan juga residential, rumah. Jadi panduan rumah itu bukan selalu orang membeli. Jadi kita hanya gunakan panduan ni, masukkan barang yang sentiasa digunakan oleh pengguna. Jadi kalau nanti pengguna ingin mendapatkan manfaat ni, mereka harus tahu juga bahawa ada zon-zon ini tadi. Saya tanyakan mengapa ia dipersembahkan dalam bentuk perbezaan zon ini. Kalau kita tengok dalam panduan pengguna, harga pengguna yang telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan pada 29 hari bulan yang lalu ni, Januari lah. Januari. Maka kita nak dia diterbitkan sebegitu rupa kerana dalam pemantauan harga yang dibuat oleh pihak kementerian, pihak kementerian memang sentiasa membuat pemantauan harga di semua negeri. Kita dapati bahawa harga berbeza-beza di antara negeri dengan negeri. Sebenarnya harga pun kalau ikutnya berbeza dari premis ke premis perniagaan. Bukan satu harga boleh diaplikasikan ataupun dijual oleh peniaga pada satu harga yang standard untuk sesuatu barang dalam seluruh negara. Jadi dari segi logistiknya juga, dia akan memberi kesan kepada harga yang berbeza dari negeri ke negeri. Itulah sebabnya ada keperluan daripada kajian yang dibuat oleh pihak kementerian bersama dengan Jabatan Kastam. Sebenarnya kerjasama antara Kastam dengan KPDN-KK rapat dalam menerbitkan buku ni. Jadi dalam hal ini kita perlu memberi maklumat yang lebih tepat kepada pengguna. Itulah sebabnya kita bezakan terbitan mengikut zon, supaya tidak berlaku kekeliruan antara pengguna sesuatu negeri, katakan zon utara yang Perak, Penang dan sebagainya, dengan tengok harga di zon tengah, Lembah Kelang dan sebagainya. Ada 6 zon. Ada zon Sarawak, Sabah, Utara, Timur, zon tengah dan juga zon selatan. Kita belum lagi memberikan suluhan secara terperinci intinya. Nanti kita akan tunjuk kerana ia boleh didapati juga secara dalam talian. Saya nak tunjuk di mana kita boleh dapat seketika nanti. Tetapi kita tahu bahawa penerbitan ini di bawah KPDN-KK. Nanti kita akan berbincang juga tentang akta anti pencatutan itu di bahagian berikutnya. Bidang kuasa Kastam dan KPDN-KK ini, Kastam dalam konteks penyediaan ini menentukan apa? Kita menentukan kadar perubahan harga. Kadar perubahan yang munasabah. Yang munasabah. Yang itu dipersembahkan di dalam ini. Itu yang kita persembahkan sebab kita cuma buat bandingan sebab di masa peralihan. Sebab barang-barang yang ada sekarang tertaluk pada cukai jualan 10% dan 5%. Apabila berubahnya kepada GST 6%, jadi kita tengok apakah kadar berubahnya. Jadi panduan pengguna itu kita masukkan kadar perubahan itu untuk tujuan bandingan sahaja. Hanya untuk bandingan. Bandingan sahaja sebagai titik rujukan supaya pengguna tahu keadaan itu munasabah ataupun tidak. Katakan kalau harga barang tu cuma RM1, kalau perubahan 0.2% tu, jadi tidak mendatangkan kesan yang besar. Tetapi kalau barang tu RM100, 0.2% menunjukkan perubahan yang besar. Oleh itu kita itu titik rujukan yang perlu ini untuk menentukan munasabah ataupun tidak. Jadi nanti bagaimana nak ditentukan bahawa ia munasabah? Ada variance dia, ada julatnya ataupun kita budi bicara semata-mata? Kita tidak menentukan varian dia, tetapi kita ada julat keadaan kesesuaian kita. Apabila kita fikir ia munasabah, munasabah. Kalau tidak munasabah, kita boleh
pertikaikan benda tu. Okey, jadi anda bersama dalam GST 101, dua tetamu saya, Encik Hilmi dan juga Miss Lau, bercakap soal panduan harga pengguna yang berada di tangan saya ini. Naskah cetaknya diedarkan, boleh didapati? Naskah cetak diedarkan, ada kerajaan telah mencetak sebanyak 2 juta salinan sebenarnya untuk terima kasih, edaran ini di naskah seluruh saya lah negara. ya. Ya, memang yang ni bawa untuk dihadiahkan kepada site. Okey, terima kasih banyak. Jadi kalau yang di zon-zon ni mereka akan dapatkan di mana? Yang untuk zon, kami mempunyai pejabat cawangan di setiap negeri. Okey. Jadi semua buku-buku berkenaan telah pun diedarkan kepada pejabat negeri dan pengguna memang boleh mendapat salinan secara percuma lah dari di pihak negeri, dan juga dalam program-program kementerian yang dilaksanakan selepas terbitan buku ni pada 29 Januari memang diedarkan juga melalui program-program kepada pengguna. Okey. Tetapi satu di antara perkara yang kita dapat outreach yang lebih luas adalah melalui portal site sebenarnya. Sebab tu saya nak minta izin untuk bangun, saya tunjukkan kepada penonton di mana ia boleh didapati ya, kerana kita yang ada dalam edaran 2 juta naskah yang dicetak, tapi anda boleh pergi ke, kalau saya mohon kepada penerbit untuk kita kongsikan portal ini. Alamatnya seperti yang tertera adalah kpdnkk.gov.my. Di sini inilah laman utamanya. Anda akan lihat di bahagian harga pengguna di sini ada dipaparkan panduan harga pengguna, dan di situlah anda boleh mendapatkan pautannya. Miss Lau, mungkin boleh kita terangkan sini. Ini adalah mengikut zon seperti yang dibincangkan tadi ya. Zon utara, timur, tengah, selatan, Sarawak dan Sabah. Jadi kalau Kuala Lumpur adalah zon tengah. Tengah. Ya, jadi kita petik di kita cuba besarkan kalau boleh. Boleh ke? Okey, kita akan cuba lihat di sini zon tengah. Zon tengah. Okey, bila kita petik di zon tengah, pantas internet kita pada malam ini, dan ini maklumatnya. Ini halaman depan, halaman awal, segala maklumat butiran untuk perhubungan, tapi kita ingin lihat apa yang dipaparkan dalam konteks perbandingan harganya. Apakah ini? Okey, ini masih lagi isu-isu asas. Ini yang ingin kita tunjukkan. Okey, ini dia. Mungkin kalau boleh kita besarkan atau kita kecilkan, bagaimana? Okey, Miss Lau, boleh kita jelaskan di sini apa yang dipaparkan di sini? Yang dipaparkan sebenarnya adalah 500 barangan keperluan asas yang menjadi pilihan popular ke pengguna, di mana pihak KPDNKK telah memantau harga barangan-barangan tersebut. Okey. Ini barangan kering ya? Ini adalah barang kering je. Okey. Kalau sebagai contoh bagi item yang pertama, beras super tempatan ST 15% 10 kg. Jadi untuk harga beras 15% 10 kg ini, harga semasa apakah ini RM19.65? Sebenarnya Ustaz, ini adalah harga yang dipantau ataupun dikutip oleh pihak kementerian pada bulan November November 2014. Kita telah gunakan asas November 2014 kerana didapati pada bulan tersebut harganya lebih stabil berbanding dengan bulan Disember, di mana pada bulan Disember selalunya bila akhir tahun ada keadaan cuaca berubah, dan baru-baru ni saya rasa dengan ada banjir dan sebagainya, dia telah memberi gangguan dalam harga pasaran. Berarti banyak ini bukan barangan. harga semasa ya, ini November, ini harga November. Asas dia harga November 2014. Dan impak GST yang peratusan tu mungkin nanti Cik Hilmi akan terangkan dengan lebih lanjut lagi, sebab impak GST adalah kesan disebabkan perubahan cukai daripada sales tax dan service tax, iaitu cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Impaknya bila diubah kepada GST. Jadi itu merupakan kesan yang akan ada kepada sesuatu barangan tersebut. Jadi bagaimana kita dapat 0.2 tu nanti saya rasa Cik Imi boleh beritahu. Cik Imi akan tunjukkan. Jadi untuk memahami apa yang kami paparkan sini, harga pada November RM19.65 dalam konteks beras 15% 10 kg. Harga baru ini artinya selepas GST. Jangkaan. Okey. Adakah anggaran harga baru sebenarnya adalah 19.64 sen, iaitu ada pengurangan harga sebanyak, kalau kita tengok dari segi perbandingan 4 sen lah. Ya kan? Okey. Mungkin ini kita jelaskan tentang negatif 0.2% ini. Boleh bantu saya untuk memahaminya. Apa artinya? Cik Hilmi. Okey Tuan Syed. Kenapa negatif? Yep. Sedangkan beras sekarang pun tidak bercukai. Bila datang GST pun tidak bercukai juga. Tetapi kenapa menurun? Proses pengeluaran. Kenapa menurun kepada negatif 0.2? Sebenarnya apabila datang GST, kos operasi dia dikenakan GST, boleh dituntut balik. Jadi kos tu sebelum ini
sebelum ini mungkin kos tu tidak boleh. Contohnya saya bagi contoh sebagai paket plastik dia untuk bungkus beras. Paket plastik tertakluk pada cukai jualan sebanyak 10%. Betul. Jadi bila datangnya GST, kos tu akan menurun sebab daripada 10% turun kepada 6%. 6% pula boleh dituntut sebagai input, cukai input oleh peniaga yang berdaftar. Itu saja saya ada soalan susulan nanti, tapi silakan. Okey. Itulah menyebabkan berarti kalau negatif itu berarti jangkaannya harga akan turun. Harga itu akan maksudnya turun, ya. Okey. Jadi kita tengok kenapa turun sedikit. Okey. Sebab sedikit sumbangan kos yang ada sekarang paket plastik berbanding harga beras itu adalah kecil. Okey. Sebab itu penurunan itu adalah kecil. Adakah ini masih lagi pasti kerana variable yang terlibat di dalam kos akhir barangan itu akan sentiasa berubah-ubah? Okey. Kita jangkaan ini dibuat dengan menggunakan data statistik berdasarkan 121 industri. Okey. Kita buat secara makro. Jadi kita analisa di antara cost operation tu apakah industri-industri yang terlibat untuk menghasilkan beras tu. Okey. Untuk pengangkutan salahnya. Gaji pekerja rupanya. Lagi mesin untuk membungkus beras ini. Jadi itu adalah sumbangan-sumbangan yang menghasil sehingga beras itu dapat dijual. Okey. Jadi dalam keadaan ada banyak variable dan setiap satu variable itu pula tertakluk kepada ekosistem ekonomi yang pelbagai. Berarti andaian ini, pada hemat saya lah, mendengar penjelasan itu seolah-olah ia hanyalah andaian yang masih lagi jauh dari mendekati realiti. Apakah benar? Kerana banyak faktor itu di luar kawal kita. Sebab itu saya cakap dibuat secara makro. Kita berdasarkan ekonomi sekarang, apapun keluaran negara kasar, data itu. Jadi kita gunakan data yang ada dalam Jabatan Statistik untuk membuat analisa ini. Jadi untuk maklumat penonton yang sedang melihat di sini, kalau saya boleh ulang semula, item yang pertama yang sedang kita lihat ini adalah sebagai contoh untuk memahami Shoppers Guide ni. Item nombor 1 adalah beras super tempatan 15%. Anda sedang lihat ini di kaca TV. Harga pada November RM19.65 seperti yang terpapar di sini. Jadi selepas GST dijangkakan penurunan 0.2%. Berarti dijangkakan harga sepatutnya turun menjadi RM19.61. Ini masih lagi andaian. Bahawa ceteris paribus, faktor-faktor yang lain itu tidak ada perubahan yang mendadak, mungkin akan menaik atau menurun. Jadi apa yang berlaku nanti kita harus lihat pada realiti 1 April. Ini adalah faktor GST. Bukan faktor cuaca. Berarti kalau banjir, dinamika itu tidak terpakai lagi. Masih impact dia masih terpakai. Jadi peratusan reliability panduan ini berapa peratus sebenarnya? Sukar untuk ditentukan bergantung nanti sukar pula kita menjelaskan. Sebab apabila kita kata kalau kata iklim, katakan faktor iklim, mungkin sebenarnya barang biasanya iklim, kalau banjir barang naik, kita tahu kan. Kalau barang naik kita berbanding asas, tapi kesan GST selepas GST kesan dia tetap sama. Tapi kalau dia naik semasa berlaku banjir selepas GST, itu di luar kawal. Itu di luar kawal. Tetapi kita juga boleh buat bandingan. Kalau kita tak buat GST, akibat kenaikan banjir itu berapa? Dan sepatutnya mungkin harga pada ketika itu lebih. Tetapi disebabkan GST, dia turun sedikit harga daripada yang sepatutnya. Saya ada soalan susulan selepas ini kita akan berehat seketika. Tetapi kita nak menegaskan semula bahawa ini adalah panduan. Ini adalah panduan. Bererti ia bukanlah sesuatu yang mandatori untuk diikuti. Kerana nanti apabila pengguna tiba ke kedai, kita akan cuba analisa keadaannya. Apabila saya membawa ini ke kedai dan melihat perbandingan itu, akan ditangani oleh Encik Hilmi menjelaskan apa ertinya bila kita pada hari 1 April nanti melihat realitinya tidak mengikut panduan ini. Jadi jangan ke mana-mana, kita berehat seketika, kembali selepas ini merujuk secara lebih mendalam panduan harga pengguna. GST 101 berehat seketika.
Anda menyaksikan GST 101 menarik kerana saya bila buat buku ni saya suka. Bila sudah ada buku panduan ini, maka ia seharusnya membantu para pengguna untuk menjadi lebih bijaksana memahami realiti ini dengan penerangan yang diberikan oleh Encik Hilmi dan juga Miss Lau masing-masing dari Kastam dan KPDNKK. Anda boleh manfaatkan talian 0322829062. Pusingan awal tadi kita sudah membicarakan memperkenalkan 6 buku panduan ini mengikut zon Sabah, Sarawak, Utara, Selatan, Timur dan Barat. Jadi anda boleh manfaatkan. Jangan gusar, 2 juta yang diedarkan percuma tu kalau tak sampai ke tangan anda, saya ulang semula, boleh didapati pautannya di kpdnkk.gov.my. Telah pun kami kongsikan tadi. Jadi ini laman rasminya, ada pautannya, panduan harga pengguna. Dan anda harus lihat kepada halaman ini. Kita sedang cuba memahami apa yang dipaparkan di dalam buku panduan pengguna atau Shoppers Guide. Nampaknya orang kita lebih selesa guna Shoppers Guide. Dia nampaknya lebih cenderung untuk guna. Kita ambil lihat semula ya apa yang saya tanyakan kepada Encik Hilmi tadi soal item pertama sebagai contoh, beras super 15% 10 kg, harga semasa pada November yang dipaparkan di sini adalah RM19.65. Dijangkakan selepas pelaksanaan GST maka akan ada penurunan 0.2%. Disebab mengambil kira semua variable. Encik Hilmi ingin menjelaskan lebih lanjut. Jika katakan pada 31 hari bulan Mac 2015, katakan harga naik RM20 kan? Katakan harga naik. Jadi apabila datang GST dia akan tetap turun. 0.2%. Sepatutnya dia akan turun. Itu artinya. Kerana ini variable pengiraannya adalah pada November. Apakah nanti akan di-review dari semasa ke semasa? Sebenarnya harga baru tu adalah sebenarnya satu jangkaan berbandingkan dengan harga November. Seperti mana yang dibincangkan sebelum kita ni, harga tu berpandukan katakan ada perubahan disebabkan faktor lain. Bulan Disember dikatakan ataupun bulan Januari dengan Februari yang mana bila banyak perayaan dan sebagainya ataupun year end akhir tahun banyak. Ini bukan soal kawalan harga ini kan? Bukan. Ini bukan. Ini adalah satu panduan di mana kita boleh ambil kira trend harga sesuatu bulan tu dan dijadikan juga estimated price change ataupun jangkaan perubahan harga untuk GST juga. Jadi di situ kemungkinan kita boleh tengok juga macam mana nak buat simulasi di mana harga mungkin bulan Mac nanti ya banding dengan bulan Februari, tapi ia memerlukan satu itu saya membayangkan mungkin sama ada kerja yang banyak lah dibuat KPDNKK ataupun Kastam. Oleh kerana kita sudah pun menyediakan ini, kalau saya tak pasti, kalau saya sebagai pengguna saya mengharapkan ianya automated supaya kami boleh semak secara online. Tapi saya tahu kerjanya bukan satu yang mudah. Kerjanya banyak, tapi berkemungkinan. Tapi saya percaya kemungkinan kementerian sedang pertimbangkan untuk mengemaskinikan harga yang semasa tu. Betul. Kerana saya membayangkan kalau pengguna misalnya menggunakan ini zon selatan, saya ingin bertanya kepada kedua-dua tetamu saya, apakala mereka melihat sebagai contoh item 154 teh Lipton. Ia bukan hanya menyebut soal teh, bahkan menyebut brandnya. Ya, teh Lipton 400 gram. Jangkaan harga selepas GST RM9.07. Bagaimana jika saya pergi ke pasar raya tiba-tiba harganya RM10.20? Julat perbezaan masih lagi kecil, 1 atau 2% dengan pengenalan GST, maka seharusnya ia munasabah. Tapi oleh kerana masyarakat pengguna tidak memahami ini sebagai panduan, mereka menganggap bahawa harganya meningkat 30%. Tidakkah itu akan ada backlash dan repercussion yang perlu diperjelaskan? Tuan saya. Kita mewujudkan ini seperti mana yang kita cakap tadi, ia adalah sebagai panduan. Kalau kita tak ada panduan, tak ada titik rujukan, dia nak banding macam mana? Bila ada untuk perbezaan antara SST dan GST. Jadi di sinilah kita wujudnya panduan. Jadi sebab tu bila panduan dia bukanlah satu yang tepat tetapi yang lebih munasabah. Dia antara julat yang munasabah. Seperti mana yang saya cakap tadi, harga kalau harga tu tinggi walaupun 2% tetapi perubahan harga tu nampak jadi ketara. yang harus kita fokuskan kepada impak peratusan GST bahagian ini ya. Itu maksudnya. Yang ini yang harus kita berikan fokus berkait dengan ini. Kita ada pemanggil lama saya difahamkan di talian. Siapa di talian sekarang? Hello. Encik Haris. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Haris ya? Ya saya. Kita berbincang tentang Shoppers Guide. Ya. Ringkasan pajak Encik Haris, silakan. Daripada perbincangan tadi. Ya. Banyak diperkatakan tentang jangkaan. Sedangkan kita pasti bahawa April adalah memang pasti GST akan dilaksanakan. Jangkaan harga. Jangkaan harga. Jadi adakah ini akan jadikan alasan apabila April nanti GST dilaksanakan
bila harga sebenarnya jauh lebih mahal daripada sebelumnya, dijadikan sebagai alasan bahawa ini sebagai jangkaan saja, bukannya yang sepatutnya. Okey. Itu dah saya punya inginkan. Terima kasih Encik Haris. Okey, right. 0322829062, para pengguna harus diperkasa dan dibijaksanakan untuk bertanyakan soalan tentang panduan harga pengguna ini. Soalan itu tadi, kita banyak menekankan soal panduan ataupun jangkaan. Baik, bagi saya jawab Cik Haris. Cik Haris, selamat malam. Satu soalan yang amat baik, di mana sebenarnya apa yang kami bincangkan malam ni menjurus kepada Shoppers Guide ataupun panduan harga pengguna. Merupakan satu panduan untuk membantu pengguna membuat keputusan sebelum membuat pembelian. Sama ada sesuatu premis tu ada tak menjual barang-barang tu dengan harga yang terlalu tinggi. Tetapi ini tidak bermakna bahawa kita katakan jangkaan tu, sekiranya ada perubahan harga, pengguna masih boleh mengemukakan aduan kepada KPDNKK dan khususnya bahagian penguat kuasa, pegawai-pegawai penguat kuasa akan membuat siasatan ke atas semua aduan yang dikemukakan. Cuma saya tak nafikan apa yang saya nyatakan dengan lebih awal lagi bahawa mungkin akan timbul satu keadaan di mana pengguna akan gunakan harga baru tu seolah-olah akan muktamad. Itu tetapi akan jadi isu. Saya perlu pengguna memahami bahawa tidak adalah satu barang yang saya katakan awal lagi adalah harga standard di seluruh negara. Jadi ia merupakan satu julat harga yang boleh digunakan oleh pengguna untuk membuat keputusan sebelum membeli. Tetapi sekiranya kita dapati harga ni jauh lebih tinggi daripada apa yang telah ada dalam jangkaan ataupun estimated harga baru tu, di situlah pengguna boleh memainkan peranan. Dan KPDNKK memang sentiasa bersedia untuk menerima sebarang aduan. Dan ada akta kawalan harga dan anti pencatutan di mana pelaksanaan penguatkuasaan anti pencatutan memang sedang dibuat oleh pihak KPDNKK yang mana kita bincang kemudian. Kita akan bincang lebih dalam tentang itu nanti bahagian berikutnya. Kita ada pemanggil lagi dari Johor dikatakan. Hello. Hello, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Siapa di talian ni? Saya Rosli dari Johor Bahru. Cik Rosli, di tangan saya ini panduan harga pengguna zon selatan. Ya, itu menarik. Silakan. Tetapi rata-rata yang saya secara umumnya saya tahu dan apa yang saya berbicara bersama rakan-rakan dan kenalan juga orang ramai di sekitar saya. Apa yang mereka faham berkenaan GST ialah pertambahan harga atau perkhidmatan tu ditambah 6% cukai. Ini bermakna sebelum ni mereka tak pernah ada 6% cukai tambahan. Dan mereka akan tambah pada bulan April. Soalan saya, buku ini adalah satu keluaran yang menarik untuk rujukan harga. Tetapi adakah salah satu langkah lain yang mana kita boleh tahu bahawa syarikat yang meletakkan 6% GST ini adalah syarikat yang berdaftar kepada GST atau mereka mungkin siapa-siapa boleh letak dan dicas kepada semua pengguna. Mungkin pengguna keliru di situ. Adakah setiap barangan yang perkhidmatan seperti ini kita perlu ditambah 6% atau bagaimana? Baik, terima kasih Encik Rosli. Terima kasih Encik Rosli dan Encik Rosli jangan lupa kpdnkk.gov.my pautannya boleh buka sekarang dan lihat sendiri isi kandungannya, mungkin boleh lebih memahami. Nanti kita nak tunjukkan bersama dengan Encik Hilmi bagaimana pengiraan peratusan perbezaan ini. Tapi menjawab dahulu soalan Encik Rosli tadi. Kedua-dua panel saya, silakan. Okey, saya jawab. Okey, terima kasih Encik Rosli dari Johor. Sebenarnya apabila harga, kalau dia menambah harga 6% daripada harga sekarang, sebenarnya kalau dia tidak mengeluarkan elemen cukai jualan yang SSE itu sepatutnya mungkin dia tuntut, itu akan menjadi kesalahan profiteering gitu. Kalau dia ada buat tuntutan harga pulangan balik khas cukai jualan, so dia akan membuat profiteering. Dia tidak boleh menambah 6% ke atas harga sekarang. Dia kena tolak balik. Katakan dia dapat pulangan balik 20% daripada harga asal. Harga asal kan kata RM100. Jadi kalau dia dapat pulangan balik cukai jualan, katakan 20% daripada harga itu, jadi dia RM80. Itu contoh kasar senang untuk pengiraan. Jadi dia kena mengenakan GST ke atas 6% kali RM80, bukan 6% ke atas 100 yang sekarang. Itu yang sepatutnya dibuat. So kalau dia buat menambahkan 6% ke atas 100, dia kemungkinan melakukan kesalahan di bawah anti pencatutan. Itu kita akan lebih dalam lagi bersama Miss Lau. Tapi menjawab dulu kerisauan Encik Rosli itu tadi, Miss Lau.
Sebenarnya saya mendapat bahawa secara keseluruhannya pengguna masih lagi terikat dengan anggapan bahawa bila ada barang-barang tu ada GST 6%, dia akan bertambah ya dari satu peringkat daripada ke satu harga peringkat sekarang. je. Mereka tidak dapat melihat adanya SST di dalam itu. Ya, sebelum ni pun ada sales tax ya yang mungkin 5% ataupun 10% yang dalam sistem pencukaian sekarang. Okey. Jadi dalam nanti ya penguatkuasaan ataupun perundangan anti pencatutan, pihak kerajaan telah pun kami telah pun mengambil kira semua aspek-aspek berhubung dengan perubahan ya perubahan kadar cukai daripada SST kepada GST itu, yang mana peniaga ataupun industri perlu mengambil kira untuk pass through memulangkan semula segala faedahnya dalam pengirangan pricing ataupun pengiraan semula harga barangan mereka. Ada soalan susulan di situ nanti, tapi saya janjikan tadi kita nak tunjukkan kepada penonton. Ini masanya Encik Hilmi menunjukkan. Sebelum itu, adakah semua turun ataupun ada yang naik dalam buklet ini? Ada yang naik. Ada juga yang naik. Okey, kita contohnya yang akan naik. Ini ada. Okey, contoh. Minyak masak Minyak masak. Minyak masak jagung, cap daisy. Siap jenamanya. Sebab Berarti ada jenama-jenama baru yang timbul nanti tidak ada di dalam guide ini. Minyak masak naik sebanyak 1.6%. Okey. Kenapa berlakunya? Ini naik tinggi ni, 5.8% ni, hampir sama dengan jumlah GST. Apa? Mike, kena bersabar sedikit dengan touch screen saya ini. Mana tadi? 5.8% adalah tepung jagung berbungkus 400 gram. Bagaimana kita jelaskan ini? Ada yang turun minus kurang dari 1%, ada yang 5.8. 5.8. Banyak ni. Itu adalah tepung jagung. Tepung jagung. Tepung jagung pada masa ini tidak dikenakan cukai jualan. Okey, kerana itu naik. Sebab itu apabila dia datangnya GST dilaksanakan, dia akan naik sebanyak 5.8 sahaja. Secara teorinya GST 6%. Kenapa jadi 5? Kenapa naik Muhammad? Sebab ada kos pengurangan. Mungkin sumber yang digunakan ada penurunan harga. Pengangkutan. Pengangkutan walaupun pengangkutan tidak akan memberi kesan GST kalau pengangkutan itu disediakan oleh orang yang berdaftar. Dan dia charge GST dan kemudian dia boleh tuntut balik GST, tidak beri kesan. Tetapi ada faktor-faktor lain macam saya tadi contoh beras, packaging dia dapat dikurangkan. Jadi dia tidak mencapai sama 6%. Jadi itulah maksimum yang kita jangka apabila di GST dilaksanakan. Mohon jelaskan pula ini minyak sapi dalam konteks minyak ni. Minyak jagung cap daisy 1 kilogram dijangkakan 1.6% pula. Apa faktor-faktor yang saya tahu ada 500 item, kita tak boleh pergi satu persatu. Kita hanya boleh memberikan overview secara makro. Ini 1.6, 5.8, bagaimana kita jelaskan? Minyak jagung tertakluk kepada cukai jualan. Kalau tak silap saya, tertakluk pada cukai jualan 5%. Apabila datangnya GST, dia tambah 6%. Jadi 1% tambah. Jadi kenaikannya 1.6 disebab oleh pengiraan faktor-faktor lain itu tadi ya. Okey, mungkin kalau ada Miss Lau. Kita akan nampak bahawa bila ada perubahan antara kadar cukai tu yang mana Cik Hilmi terangkan tu, kalau yang mana sekarang tak ada sales tax, kita nampak akan ada satu kenaikan yang agak tinggi lah ya. Itu jelas, itu kita tahu. Jadi dia punya offset antara kedua-dua cukai tu akan nampak estimated ataupun jangkaan harga tu. Jadi kepada produk yang sebelum ini tidak ada SST di dalamnya, tidak ada SST, dia akan jelaslah kenaikannya. Sebagai contoh, apa item contoh? Kenaikan macam dia minyak jagung tadi mungkin produk yang dia gunakan untuk buat input produknya tidak ada yang bercukai. Ya. Produk macam jagung, import jagung mungkin bercukai. Tetapi produk yang naik 6% tadi, tepung, dia mungkin tidak bercukai. Jadi dia tidak ada impak banyak untuk ni. Sebab itu bila datang GST dikena cukai, dia naik lebih tinggi. Tetapi produk yang macam minyak jagung, dia bercukai. Bahan-bahan untuk wujud dengan minyak jagung tu bercukai. Jadi dia boleh offset balik, jadi kenaikannya sedikit. Baik, kita akan berehat seketika dan kembali nanti janji yang tertangguh lama. Encik Hilmi akan menunjukkan pengiraan simulasinya. Bagaimana kita menentukan peratusan-peratusan ini. Anda harus terus bersabar bersama GST 101. Okey, GST 101 kembali kita bersama Cik Hilmi Ghazali dari Custom dan juga Cik Lau Swee Hon dari KPDN KK bercakap soal ini Shoppers Guide
anda boleh memanfaatkannya ikut zon. Yang di tangan saya ini warna biru adalah zon tengah. Banyak maklumat yang bermanfaat, 500 item di dalamnya, dan kita banyak berbincang tentang bagaimana kita harus memahami penggunaan panduan ini. Ia masih lagi panduan, bukanlah suatu ketetapan harga yang mandatori. Harus difahami itu dengan jelas. Kerana harga yang dijangkakan ini juga berlandaskan kepada base time November. Jadi antara November sehingga ke April, macam-macam berubah, ceteris paribus ini. Tapi kalau perubahan-perubahan itu harus ada kebijaksanaan untuk memahami. Yang harus kita fokuskan adalah kepada impak peratusan itu. Bukan 18%. Bukan harga sebenar. Bukan 18%, kena impak. 6 kali 6 kali 6. 6 kali 3, bukan itu. Itulah nanti saya kena bawa kalkulator, Encik Hilmi. Ya. Kena bawa, mesti kira. Oh, saya pergi ke pasar raya, saya ada 18 item saya beli, saya kena kira mana. Penat tu. Tetapi dia saya kena check. Harga dulu, harga sekarang berapa peratus naik. Bantu saya buat automated boleh, Miss Lau? Online. Itu permohonan saya sebagai pengguna. Automated tu susah memang sesuatu perkara yang patut kementerian fikir, dan saya rasa memang dalam sekurang-kurangnya kementerian kalau portal ini searchability, ada feature gelintaran ya, searchability. Sebab ada produk di situ. Minyak saya tak beli Daisy, saya beli minyak yang lain. Jadi saya nak tahu produk saya ada. Sebenarnya kementerian pun tengah cuba kita standardkan minyak jagung. Kita hanya kosongkan kadar kosong adalah minyak sawit sahaja. Okey. Sebab itu ada realitinya. Okey. Saya janjikan kepada penonton tadi bagaimana kita nak memahami pengiraan peratusan itu. Jadi Encik Hilmi akan tunjukkan simulasinya. Kita akan kongsikan di paparan TV sekarang ini. Apa yang kita ada di sini, Cik Hilmi? Okey. Tuan Syed, kalau kita cuba kita pengguna, kita tidak pernah tahu bahawa sekarang barang bercukai. Sebab kita tidak pernah nampak cukai. Okey. Hakikatnya kebanyakannya ada SST. Ada SST. SST kalau itu kita start dari bangun pagi contohnya. Mula-mula kita nak mandi, kita pegang tuala. Tuala kena cukai. Lepas kita mandi, kita ambil sabun ada cukai. Okey. Lepas mandi, sebenarnya kita pergi minum kopi, katakan. Okay. Dia beli tuala mandi pun ada cukai? Ada cukai. Pegang cawan bercukai. Selipar dia pakai dalam bilik air pun ada cukai? Kopi saja tak bercukai bila minum. Lepas tu start kereta apa semua pekerja, kebanyakan bercukai. So kita cuma pengguna tidak nampak bahawa dia membayar cukai. Sebab cukai sekarang dipungut di peringkat penghilangan. Ataupun peringkat penginputan. Tetapi elemen cukai tetap ada dalam harga. Sebab penghilang ataupun pengimport tidak akan menanggung cukai itu. Dia akan pas kepada pengguna sebagai kos dia. Jadi saya di sini saya nak tunjuk macam mana perbezaan apabila cukai SST dengan GST dilaksanakan nanti. Okey. Jadi kita apa yang kita lihatkan di skrin sekarang ini? Katakan di sini saya bagi contoh 10% cukai jualan. Katakan satu penghilang. Itu realiti sekarang. Realiti saya. Kilang sabun katakan dia buat sabun. So dia buat value added apa semua. Kos apa semua dia buat bila keuntungan dia sikit saya buat sebab dia tambahan mungkin masuk produk wangi ke apa. So saya bubur 50% lah. Contoh saja bukan sebenar contoh saja. Kita tukar kepada sekarang kita tukar cukai jualan ini kepada 10%. 10%. Jadi kos dia jual kepada pemborong contoh. Pemborong dia jual pada RM16 50 sen. Okey. Itu kos kepada pemborong. Kos kepada pemborong. Okey, pemborong pula dia juga mengambil keuntungan. So dia akan buat value added ataupun nilai tambah ke atas kos dia. Kalau tidak dia tak dapat untung lah. So dia tambah katakan di sini contoh saya bagi 10% keuntungan dia. Jadi keuntungan ni dia 10% ni bukan setakat kos asal yang RM15 ni. Tetapi juga ke atas nilai cukai yang ditambah oleh penghilang. Jadi dia tak akan tambah 10% ke atas RM50. Betul. Jadi di situ akan nampak cukai tersembunyi sebanyak 15 sen. Yang kita bayar selama hari ini tak perasan. Kita tak perasan dan kerajaan hanya dapat pada peringkat awal sebab kita pungut di peringkat awal. Kerajaan dapat RM50. Jadi pemborong dapat cukai tersembunyi 15 sen. Dan seterusnya pemborong sama juga keadaannya pergi kepada peruncit. Peruncit sini saya bagi contoh dia, saya value nilai tambah dia 5% saya kata peruncit. So nilai persen ke atas kos yang dijual oleh pemborong. Dan di situ ada lagi nilai tambah ke atas cukai. Jadi RM5 yang dipas oleh pemborong, oleh penghilang kepada pemborong, pemborong pas pula kepada peruncit.
So cukai di situ bertambah RM1.50 asal tadi, campur 15% yang pemborong kena dan dia tambah lagi 5% kata cukai. Jadi cukai tersembunyi situ adalah 0.8 sen. Jadi di situ cukai yang tersembunyi dapat pada peniaga. Jadi pengguna bayar akhirnya pengilang peruncit akan bayar dengan harga katakan RM19.06. Okey. Jadi cukai yang dibayar oleh pengguna sebenarnya RM1.73. Tetapi yang dipungut oleh kerajaan RM1.50. Okey. Itu di bawah SST. Itu di bawah SST. Kalau di bawah rejim GST pula, boleh ke sebut rejim GST ni? Boleh. Betul ya? Ada orang marah kat saya. Jangan guna rejim, dia kata. Itu macam bunyi ISIS, dia kata. Bunyi keras. Okey, katakan saya bubuh kadar cukai yang sama. Bukan GST tapi nak tunjuk bandingan. Saya bubuh kadar cukai yang sama 10% juga. Katakan GST dikenakan 10%. Tetapi sebenarnya bukan 10%, 6%. Tapi kita nak tunjuk apa kesan dia. So kesan dia GST apabila pengilang mengenakan GST kepada pemborong daripada keuntungannya RM15 dia kenakan GST 10% juga. Contoh. Jadi RM1.50 juga. Tetapi dalam sistem GST mereka boleh tuntut. Pemborong boleh tuntut GST yang dikenakan oleh pengilang. Okey tu apabila cukai input itu dituntut kos sebenar pada pengilang adalah balik pada kos tanpa cukai. Sebab dia tuntut balik. Kos dia RM15. Jadi pengilang boleh buat value added ke atas RM15. Tak boleh buat value added ke atas RM16.50 tadi kan. Kalau dia buat value added ke atas RM16.50 berarti dia telah melakukan forfeiture ataupun pencatutan. So apabila dituntut kos balik asal di sini dia tidak markup ke atas cukai. Ya, kerana mereka boleh tuntut. Kerana dia boleh tuntut. Okey. So apabila ada banyak soalan saya selepas ni. Apabila dia jual, Miss Lau sudah tersenyum. Apabila pemborong jual, dia dah campur kos asal RM15 campur dengan keuntungan dia katakan 10% di sini sebab RM1.50. Dan dia campur jadi RM16.50 balik, dia charge cukai balik GST balik dia charge GST jadi RM18. Okey. Soalan ini saya baru ditanya oleh Encik Lan Naga masa saya di Dataran Underground petang tadi. Saya harap Encik Lan Naga menonton rancangan malam ni. Okey. Apabila dikenakan pemborong jual kepada peruncit dia pada RM18.15 dan peruncit pun sama dengan keadaan pemborong tadi tuntut balik cukai yang dikenakan oleh pemborong kepada peruncit. Dan seterusnya peruncit juga akan menuntut dan dia menjual kepada pengguna dia kenakan GST. So GST dia kenakan. Di sini kita tengok pengguna akan bayar kadar jumlah GST yang sama. RM1.73. Tetapi kerajaan pungut RM1.73 juga. Nilai yang sama. Bukan tadi kerajaan pungut RM1.50. Ya, maksud saya sama dengan apa yang dibayar oleh pengguna. Tapi pengguna bayar adalah RM1.70. Itu kalau 10% GST. Baik, kita tukarkan kepada kita lihat sekarang ini. Bagaimana pengiraannya apabila ia bertukar menjadi daripada 10% itu tadi kita tukarkan kepada 6%. Tengok apa kesannya. Okey. Baik, apa kesan hujungnya? Maka pengguna hanya bayar RM1.04. Okey. Jadi kerajaan tadi pungut RM1.50 pada asal SST, sekarang kerajaan pungut hanya RM1.04. Encik Helmi, ini penting kerana kami mengadakan rancangan GST 101 ini sudah episod yang ke-10 Tetapi soalan yang sama masih. Bahkan saya tadi di Dataran Underground ditanya soalan yang sama. Dia kata 6% pengilang, 6% pemborong, 6% peruncit, akhirnya kami bayar 18%. Dan itu yang tidak difahami. Dan saya mau minta kepada custom kalau boleh simulasi ini di-upload online, mudah sebab rakyat dia jumpa saya, dia ingat saya pandai semua. Saya nak jenuh juga saya jelaskan. Tak betul tu. Tapi itulah Cik Lan Naga, saya harap sangat dia tonton malam ni. Kita sebenarnya seolah-olah kita menganjak cukai ke hujung. Sekarang kita pungut sistem sekarang, sistemnya cukai jualan dan cukai muatan sekarang kita pungut di awal. Cukai jualan sekarang kita pungut di awal. Jadi bila datang GST kita pungut di hujung. Yang lain tu boleh kutip semula. Baik, ini isunya yang saya harus jelaskan kepada penonton. Kerana mereka tidak memahami boleh dituntut balik. Kita sudah ada satu akta ini. Kita nak masuk beberapa minit berbaki ni nak bercakap soal akta ini. Kerana akta ini akan mengawal apakala contoh harga di peringkat pemborong ataupun pengedar itu mereka meletakkan GST tapi mereka tidak menuntut semula.
apa kedudukan akta itu di dalam mengawal supaya profiteering ini tidak berlaku? Mungkin Miss Lau boleh perkenalkan. Akta ini di bawah kawal selia KPDNKK. Ya. Penguatkuasaannya bagaimana? Akta Keluaran Harga dan Anti Pencetutan 2011 sebenarnya telah kuat kuasa pada 1 April 2011. Ya. Cuma dari aspek pencatutan ni, peraturannya baru untuk GST baru dikuat kuasa pada 1 Januari, di mana satu peraturan yang khusus berhubung dengan net profit margin ataupun margin keuntungan bersih dan sebagai prinsip asas penentuan pencatutan oleh mana-mana pihak peniaga tu telah dikuatkuasakan. Okay. Jadi apa yang Cik Kemi terangkan tadi berhubung dengan ada tuntutan semula cukai yang dikutip that means cukai yang dikenakan ke atas peniaga, that means cukai input lah kepada peniaga antara against ataupun terhadap cukai output mereka, iaitu cukai GST yang dikutip oleh sesuatu perniagaan atas jualan mereka ataupun bekalan mereka. Jadi di situ nampak ada satu offset yang mana kalau 6% tu tidak ditolak ataupun dikeluarkan sebagai kos semasa membuat penetapan harga, maka dalam hal ini pencatutan dikira akan telah berlaku. Jadi itu merupakan satu aspek penguatkuasaan yang amat baru untuk kami laksanakan. Tetapi demi kepentingan pengguna, kita telah mengadakan itu yang peraturan. menarik ingin saya fahami, dinamika bagaimana penguatkuasaan yang ingin dilakukan. Kerana kita tahu senarai ini saja sudah ada 500 item lebih. Pengguna berjuta ya. Kes yang katakanlah pengguna-pengguna kritikal seperti saya ini akan selalu mengadu. Kami ingin melihat kami diadili secepat mungkin. Dalam keadaan isunya akan berlonggok-longgok, bagaimana ia akan dimurnikan, disegerakan? Soal pengadilan kepada kami memang menjangkakan dalam pelaksanaan GST ini pertambahannya bukan aduan saja. Mungkin pengguna perlu tahu mereka nak buat pertanyaan. Jadi banyak akan menjurus kepada harga. Cuma sebenarnya keresahan pengguna ataupun rakyat keseluruhannya adalah berhubung dengan GST, sebenarnya adalah impaknya ke atas harga dengan sara hidup mereka. Jadi dalam hal ini memang kita kalau tengok dari segi penguatkuasaan, ada juga ramai pihak yang kritik mengatakan bagaimana kami nak menguatkuasakan sesuatu peraturan yang menjurus kepada harian, bagaimana itu akan dilakukan dengan pengguna yang begitu ramai. Kita memang telah membuat beberapa persediaan untuk buat penguatkuasaan, tak lain tak bukan persediaan perundangan perlu ada. Jadi akta dah ada. Bila akta dah ada, dengan adanya peraturan dan akta telah dimantapkan sebenarnya pada tahun lepas 2014, kami telah pun buat pindaan yang sepatutnya kepada akta tu supaya kita mengambil kira perkara yang paling penting yang telah dijelaskan oleh Cik Kemi tadi berhubung dengan pulangan balik 6% tuntutan yang boleh dibuat oleh perniagaan bagi mereka yang berdaftar. Jadi bila mereka boleh tuntut balik 6% tu, satu seksyen yang khusus dalam Akta Kawalan Harga dan Anti Penjatutan telah diwujudkan supaya sekiranya sesuatu perniagaan semasa menentukan harga jualan mereka tidak mengambil kira komponen 6% yang telah ataupun yang boleh dituntut balik, maka mereka boleh dijatuhkan kesalahan kerana melakukan kesalahan bawah akta. Tetapi yang lebih apa orang kata interesting lah yang mungkin satu komuniti masyarakat perniagaan dalam negara perlu dan mereka sebenarnya telah mengambil tahu berhubung dengan perkara ini adalah pelaksanaan peraturan kawalan harga dan anti pencatutan. Agak panjang mungkin dalam tujuan nak merujuk saya akan kata peraturan mekanisme net profit margin ataupun margin keuntungan bersih. Kalau tak panjang dia punya nama tu. Mekanisme menentukan keuntungan bersih 2014. Pada 1 Januari 2015 telah berkuat kuasa. Jadi mekanisme ni ada konsep prinsip asas di mana sesuatu perniagaan tidak boleh menaikkan margin keuntungan bersih mereka untuk sesuatu produk untuk satu tempoh. Saya harap Miss Lau boleh datang semula dalam episod akan datang kerana saya ingin menggunakan segenap slide yang ada ini untuk kecil. Kerana begini apa yang kita dapat di Facebook, mereka bertanya begini. Dengan penurunan harga petrol sekarang tidak menurunkan harga barang. Realitinya semua berbangkit. Apakah jaminannya besok apabila GST ini dilaksanakan harga akan turun? Kerana faktor variabel terlibat di dalam menurunkan harga ni macam-macam.
Jadi besok akan bertimbunlah kes-kes kalau ada ramai yang mengungkit inilah. Dan saya rasa akta itu hanya akan efektif jika pengguna membuat laporan, bukan? Tidak. Okey. Secara proaktifnya, kementerian akan menjalankan beberapa aspek dari sisi penguatkuasaan. Ya. Okey. Kita ada pemantauan harga oleh pihak kementerian. Lalu mengapa sekarang ini harga tidak turun meskipun petroleum telah diturunkan? Itu yang pengguna ingin tahu. Ya, kalau ia juga, dilakukan secara automatik oleh KPDNPK. Banyak juga kementerian terima panggilan. Ada berapa minit saja berbaki. Sebab itu saya ingin Miss Lau datang semula. Tindakan kementerian untuk mendapat kerjasama penurunan harga dari industri memanglah nampak. Bermula pada hari ini ada kempen-kempen penurunan harga. Tetapi satu perkara yang patut pada keseluruhan pengguna perlu faham bahawa petroleum sahaja bukan merupakan komponen kos untuk sesuatu perniagaan. Ya, dia boleh ada faktor-faktor banyak yang lain ya, di mana boleh memberi impak kepada kos sesuatu perniagaan. Jadi untuk merasai ataupun menterjemahkan ya, penurunan harga petrol dengan secara immediate ataupun immediately selepas penurunan harga petrol, dia akan mengambil masa sedikit. Berapa lama? Untuk industri recalculate kos mereka. Tetapi baru-baru ni kita telah dapati bahawa perubahan harga petrol juga ada ups and down lah. Dia tidak secara berterusan menurun. Jadi itu mungkin akan memberi impak juga kepada kita menjangkakan harga. yang sama nanti bila dilaksanakan GST untuk harga itu stabilize. Tetapi untuk GST tidak. Untuk GST kita ada fixed component tax to itself. Saya mohon Miss Lau tampil semula. Ini permohonan saya kepada penerbit. Ada banyak lagi yang saya ingin tanyakan khususnya tentang Akta Kaluan Harga dan Anti Pencatutan. Tambah satu episod lagi khusus tentang ini. Kita mendidik rakyat sepenuhnya tentang bagaimana akta ini Bagaimana kami menguatkuasakan Akta Kaluan Harga. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua panel, Cik Amy dan juga Miss Lau. Mudah-mudahan ada sedikit pencerahan di sini. Saya yakin kita masih ada ruang masa dan kesempatan akan datang untuk terus membicarakan tentang ini bagi mencerdikkan para pengguna. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam muhibah. Episod akan datang, GST 101.